Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah Isyak kita malam ini adalah daripada saluran Gemit Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Majid Ustaz Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan pengajian kita, pengajian berkita Nasihat Buat Hati yang ditulis oleh Habib Adi Zainal Abidin. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormat, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ba'd, hormati Puan Ann selaku moderator kita pada malam ni, Puan Rosniati Mansur selaku pengurusi JNI, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak pada Allah SWT pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Kita diizinkan Allah dengan taufiknya dan dengan hidayahnya dapat kita bersua kembali di dalam slot kuliah Isyak pada malam ni, walaupun secara alamiah tetapi hakikatnya pahala yang akan diterima di atas keberadaan kita dalam majlis ilmu juga akan dicucuri rahmat dan keberkatan daripada Allah buat kita sekalian di dunia sampailah ke syurga dan nanti insya-Allah. Jadi pada malam ni kita akan berbicara satu tajuk, iaitu bab yang ke-20, iaitu nasihat yang ke-20 di dalam tajuk mahu umur panjang. Dalam bahasa Arab umur. Dalam bahasa Melayu umur. Dalam bahasa Arab umur juga. Jadi umur ni dalam bahasa Arab, mahu ni dalam bahasa apa? Mahu dalam bahasa Melayu, panjang dalam bahasa Melayu. Mahu umur panjang, Melayu, Arab, Melayu, macam tu. Jadi kita nak bicara apa? Malam ni dikatakan seperti mana yang tertulis dalam buku, disebut apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Pasti setiap daripada kita mempunyai jawapan yang pelbagai bagi persoalan ini. Mungkin ada yang menginginkan harta yang bertimbun ataupun mahu menjamah ke semua makanan yang lazat di dunia ataupun mahu mengembara ke seluruh dunia. Hakikatnya, kesemua harapan itu boleh sahaja dipenuhi sekiranya kita punya kesempatan dan diberikan umur yang panjang. Pendek kata, umur panjang adalah segala-galanya. Itu pendek kata lah ya. Panjang tak kata. Pendek kata apa? Pendek kata umur panjang adalah segala-galanya. Maknanya panjang kata apa pula? Panjang kata bukan begitu. Panjang kata umur panjang pun kadang-kadang tak menjadi juga. Jadi dalam keadaan kita hidup di dunia ni, bermaksud
walaupun umur panjang, tetapi ada benda-benda yang berkait rapat dengan umur panjang tersebut. Antaranya, kalau umur panjang tapi tak sihat, buat apa? Kalau umur panjang tapi dalam keadaan duka cita, buat apa? Kalau umur panjang tapi amal pun tak ada, buat apa? Jadi maknanya itu semua yang menjadi salah laku kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biarlah umur panjang beserta dengan amal yang hebat. Baru untung. Biar umur panjang tetapi bekalan akhirat pun canggih. Biar umur panjang tetapi amalan-amalan kebaikan dan rimbunan rahmat Allah itu berterusan pada kita. Canggih. Kalau begitu kan cantik. Jadi dalam keadaan tersebut, maka beruntunglah manusia yang di dalam keadaan hidupnya dipenuhi dengan ilmu. Ilmu tu yang memandu kita. Okey, cuba tengok. Jikalau umur pendek, harta tidak sempat dicari, makanan tidak habis dijamah, dan impian untuk kembara hanya tinggal sebagai mimpi. Jadi sekarang, apa yang kita mahu? Sudah pasti jawapan seperti tadi akan mula berubah menjadi mahu panjang umur. Dia berbeza, ada dalam situasi yang lain. Dalam situasi yang lain, ketika mana manusia hampir-hampir meninggal dunia ataupun manusia berada di alam barzakh, dia minta kepada Allah supaya dikembalikannya. Maksudnya dia nak umur panjang lah tu, nak hidup balik. Sebab apa nak hidup balik? Sebab di dunia dulu, dia dalam keadaan seringkali melupakan amal-amal kebaikan untuk diamalkannya, walaupun seketika. Jadi dia minta ke Allah extend balik supaya dia nak kembali ke dunia dan bumi Allah, supaya dia terus beramal soleh kepada Allah SWT. Kita tak mahu orang macam tu. Cuba kita tengok. Baiklah, sebelum setiap daripada kita mula menanam cita-cita dan berdoa untuk panjang umur, ada sedikit pesanan yang ingin penulis sampaikan. Mudah-mudahan kita memperolehi manfaat daripadanya. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sentiasa menasihati manusia supaya berwaspada dengan apa sahaja yang dapat mengembirakan hati manusia. Dibimbangi ia hanya kegembiraan yang menipu dan sia-sia. Kerana sifat manusia, hatinya sentiasa cenderung kepada apa sahaja yang dapat memenuhi keinginan sanubari tanpa memikirkan kesannya nanti. Saya teringat bila baca ayat petikan ni, teringat satu ayat Quran dalam surah Al-Hadid ayat 20. 19 ke 20 macam itulah ayat dia. Sebut i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun bainakum fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Cuba tengok ayat ni. Cuba tengok perumpamaan orang yang selalu menghadap dunia ni dengan sewenang-wenangnya sehingga dia mengatakan dunia ni segala-galanya. Cuba tengok kata apa? Quran kata apa? Allah gunakan perkataan i'lamu. I'lamu ni kalau kita mengaji bahasa Arab, dia dikategorikan sebagai fi'lul amal. Bukan fi'lul amal, fi'lul amar lil jami'. Suruhan, kata suruh bagi ramai orang. Sebab tu dia guna i'lamu, ada waw tu kan. Ada waw tu maknanya untuk ramai orang. Siapa dia ramai orang ni? Semua manusia. Orang kata apa? Ketahuilah oleh kamu bahawasanya, dia guna lagi perkataan inna. Allah guna inna ni maksudnya apa? Maksudnya dia nak ambil peringatan, dia nak bagi peringatan kepada semua supaya ada benda yang hebat dia nak bagi tahu selepas innama tu. Apa dia benda hebat selepas innama tu? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takasuh. Tu banyak tu. Apa dia? Wazinah. Apa maksud wazinah? Dunia ni Allah kata perhiasan. Wazinah. Wa tafakhur. Apa maksud wa tafakhur?
Watafakhur, bangga membanggakan. Kalau bahasa pelik, bangang membangang. Bahasa pelik. Ya, tapi dia sebut bangga membanggakan. Kalau kalau terlajak sikit, dia akan jadi bangang. Jadi dia sebut sini, bangga membanggakan. Watafakhurun bainakum. Watakasurun. Apa maksud watakasurun? Masing-masing suka berlumba-lumba. Lumba-lumba nak apa? Lumba-lumba nak kaya. Apa nak kayanya? Watakasurun bainakum. Watakasurun fil amwali wal aulad. Dia nak bagi ramai anak, dia nak bagi banyak harta. Dia berbangga dengan benda ni. Dia berlumba-lumba dengan benda ni. Betul tak? Kalau jumpa sama-sama orang geng-geng lelaki dia akan tanya apa? Sama-sama geng-geng lelaki dia akan jumpa tanya apa? Hei, lama tak jumpa Ustaz Naim. Lama tak jumpa. Lama tak, kita dulu waktu kolej saya nampak kan. Sekarang ni baru jumpa hari ni kan. Ustaz, kau nak berapa dah Ustaz? Dia akan tanya, kau nak berapa? Orang lelaki dia tanya anak apa? Kau nak apa? Adalah sikit. Berapa orang nak? 5. Dia tarik panjang. Kan? Panjang. Sebab apa? Sebab anak ramai. Dia tanya dia balik. Tuan anak apa? Saya 4 je. Dia pun cepat-cepat jawab 4. Jumpa je mesti tanya anak. Jumpa saja mesti tanya anak. Jumpa je mesti tanya anak. Kalau tanya anak mesti jumpa. Macam tu. Dalam kehidupan ni, orang berbangga-bangga dengan bilangan anak, orang berbangga-bangga dengan harta. Watakasurun bainakum, watakasurun fil amwali wal aulad. Dia akan berbangga-bangga dan berlumba-lumba untuk nak memperbanyakkan harta dan memperbanyakkan anak. Yang ni memang lumrah di dalam kehidupan manusia. Sebab itu kita kena berhati-hati dengan benda ni. Sebab itu Quran kata apa? Cuba tengok Quran kata apa. Semua yang kamu bangga, semua yang ada perhiasan, semua yang kamu duk berlumba-lumba, semua yang kamu rasa hebat, semua yang kamu rasa tu, Allah kata apa? Kamasali ghaisin, seperti mana hujan. A'jabal kuffara nabatuh, orang kafir menjadi bangga, menjadi heran, menjadi seronok, menjadi megah orang kafir ni. Sebab apa? A'jabal kuffara nabatuh, pada tanaman-tanaman mereka yang subur kembang biak mereka sehingga menghasilkan buah-buahan yang hebat. Lalu bangga mereka. Hebat. Bangga. Summa yahiju fatarahu musfarra. Bila mereka hebat, mereka bangga seronok dengan keseronokan yang mereka miliki itu, sambil-sambil lupakan Allah, sambil-sambil tak ingat diri mereka, sambil-sambil lupa diri, Allah kata apa? Summa yahiju fatarahu musfarra. Maka kami datangkan kemarau yang panjang, sehinggalah tanaman-tanaman yang mereka banggakan sangat dulu tu, apa jadi pada tanaman tu? Kering kontang, sehingga berterbangan pokok-pokok mereka itu hilang entah ke mana. Dia. Summa yakunu hutama, habis, kering terus, tak ada apa dah kesan pada pokok mereka. Kering habis, tak ada apa. Allah kata, wa fil akhirati azabun syadid. Ingat, di akhirat nanti ada orang yang kena azab yang sangat bersangatan. Dan di akhirat juga wa maghfiratu wa ridwan. Dan di akhirat juga ada orang yang mendapat keampunan dan redha Allah. Tu dia. So, kita nak yang mana? Nak dapat redha ataupun nak dapat siksaan yang bersangatan? Semuanya dunia ni Allah dah buat dah. Perumpamaan demi perumpamaan supaya kita berfikir menjadi manusia yang mana yang kita nak, haluan mana yang kita perlu, haluan mana yang perlu kita ikuti dan turuti dalam kehidupan kita. Atas kita semua. Okay, jadi itu perumpamaan. Maka dengan dunia ni, perlukah umur yang panjang? Nak umur panjang nak buat apa? Mari tengok, dia kata apa? Disebabkan perkara itu sebagai hamba Allah SWT, kita sentiasa perlu berfikiran jauh bagi melihat apa yang akan menanti di sebalik setiap kegembiraan yang kita pilih. Ditakuti ia hanya kegembiraan yang bersalut kerugian dan tidak memberi apa-apa keuntungan langsung untuk diri di akhirat kelak. Dia seronok dengan dunia, akhirat rugi rupanya. Jangan macam tu. Biar kita duha pun rajin, tahajud pun rajin, infak pun rajin,
ngaji Quran pun rajin, dan masa yang sama shopping pun rajin. Kira tu. Shopping pun rajin. Kira tu. Tahajud rajin, duha rajin, baca Quran rajin, selawat beribu. Selawat beribu. Selawat beribu. Travel pun rajin. Merata corok dunia dia pergi. Allahu Akbar. Mata pergi. Kan? Sat sana, sat sini, sat sini. Semua ada. Tetapi dia ada apa? Dia ada Quran, dia ada zikir, dia ada selawat, dia ada infak, dia rajin sedekah, dia rajin bantu adik-beradik dia. Bagus. Ini orang yang soleh. Untunglah Jadilah macam tu. Tak apalah kalau macam tu pun. Tapi kalau banyak benda-benda yang sampingan, benda-benda hakikat yang perlu kita bina di dunia ni sebagai bekalan untuk akhirat, kita abaikan, maka kita rugi. Sebab apa? Sebab kita tidak memikirkan apa yang perlu kita bawa setelah kita sampai ke daerah sana. Okey, begitu. Agak-agak boleh faham lah tu. Cuba tengok lagi. Dia kata apa sini. Ditakuti ia hanya kegembiraan yang bersama kerugian dan tidak memberi apa-apa keuntungan langsung untuk diri di akhirat kelak. Allah SWT menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 178, dan jangan sekali orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan itu baik bagi diri mereka. Kerana sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa dan mereka pula beroleh azab seksa yang menghina di akhirat kelak. Dalam ayat ini dapat difahami bahawa sesungguhnya Allah SWT, siapa boleh tengok ayat apa, surah apa ayat ni? Kita tengok ayat 178 ni bunyi macam mana ayat ni? Saya tak puas hati kalau baca makna tanpa membaca ayat Quran. Saya tak berapa seronok hati saya. 178. Ya, apa? Fakai fa'iza ji'nahu. Fakai fa'iza jama'nahu. Tak berapa selesa macam makna saja. 178. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabun muhim. Masya-Allah, hebat ayat ni. Wala yahsaban, membiarkan itu baik bagi Allah. Maknanya Allah biarkan orang kafir. Allah biarkan orang kafir, dia nak buat apa buat lah. Bukan bermakna Allah biar tu untuk nak membiarkan saja semata-mata. Bahkan Allah biarkan mereka ni tak diazab, bahkan diberikan lagi nikmat yang berterusan kepada mereka walaupun tidak beriman, walaupun tidak Islam. Tetapi bukan bermaksud Allah biarkan itu maknanya Allah redha atas perbuatan mereka. Tak. Tetapi menambahkan dosa bagi mereka. Itu ibarat. Dan mereka pula beroleh azab seksa yang menghina di akhirat kelak. Nanti di akhirat kelak mereka akan dihina dengan sehina-hinanya. Hari ni kan kalau makcik-makcik, ibu-ibu ayah dengar dalam parlimen kan. Hari ni kan kalau dengar lah kan. Kalau tak dengar tak tahu lah. Kecoh di parlimen tu, satu golongan ni perli kepada orang yang belah sana. Dia kata, "Oi orang kafir." Dia panggil orang kafir. Dia panggil orang kafir. Orang Cahaya Nun Alif Hanun Darwa tu dia panggil orang kafir. Marah geng-geng tu. Memang orang kafir pun. Nak marah apa? Tapi bila dia dengar kafir ni dia rasa macam teruk. Tapi hakikatnya memang betul hakikat tu. Dia pula marah kat kita. Awak panggil kami orang kafir. Panggil non-Muslimnya. Jangan panggil orang kafir. Marah dia. Cuba baca ayat Quran. Ayat Quran kata apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu jawapan dia. Allah kata kat Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kau panggil orang kafir tu dengan lafaz qul ya ayyuhal kafirun." Wahai Rasulullah, kau sebut wahai orang-orang kafir. Tu. Wahai orang kafir, bukan orang-orang non-Muslim. Di parlimen orang kecoh yang tu sekarang ni. Panggil kafir, dia suruh tarik balik. Tarik balik. Tarik apa? Dia memang orang kafir. La ilaha illallah. Saya tengok saya tergelak malam-malam seorang-seorang. Dia orang kafir ya.
Hang bukan sembah Allah. Kan? Hang sembah lain, hang sembah bahala, hang sembah api. Orang panggil kafir marah. Koyak. Koyak. Kan? Jadi malu kat orang Ibu-ibu ayah-ayah tetap dah perempuan dekat telan. Jangan jadi koyak Ibu-ibu ayah sekarang. Panas tak apa, jangan koyak. Okey. Terus. Dalam ayat ini terdapat difahami bahawa sesungguhnya Allah Taala sengaja memberikan mereka kesenangan yang pelbagai supaya mereka dapat bersukaria dan bermaharajalela dengan apa yang ada. Sebagian ujian sama ada ia dapat membawa mereka ke taman kebahagiaan ataupun dapat menghumbankan mereka ke lembah kebinasaan. Diberikan kepada mereka umur yang panjang. Sekiranya mereka dapat kembali kepada iman, maka ia satu keberuntungan. Namun sebaliknya, jikalau sepanjang umur itu mereka kekal dalam kesesatan, maka nilai umur itu yang akan dihitung, akan dihisap oleh Allah Taala. Semakin panjang umur dengan kebatilan, semakin berat azab buat mereka. Itu bimbang tu. Kita nak panjang umur ke kita nak pendek umur? Hanya kita nak panjang umur ke nak pendek umur? Kalau kita yang rajin ibadah, eloknya apa? Eloknya panjang umur ke pendek umur? Bukan pendek, bukan maksud pendek umur tu tak sampai umur, tak sampai tahap. Maksudnya umur tu taklah sampai 70, 80, 90 kan. Macam biasa-biasa je lah, 60 lebih, 63, 65, 72, 71 dah dekat tu dah lah kan. Buat apa nak umur panjang-panjang sangat sampai kita pun dah tak larat nak ibadat, duduk saja melengung tunggu nak mati. Buat apa? Nyiksa diri. Kan? Tapi kalau kita tengok alim-alim ulama dulu, Imam An-Nawawi kan. Imam An-Nawawi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Semua orang alim-alim dulu, orang yang ada ilmu-ilmu dulu semua awal Tuhan panggil dia kan. Jadi kita biarlah yang paling mustahak, biar kita hidup dalam kemuliaan daripada hidup yang di dalam muka Allah. Itu bimbang. Orang yang hidup dalam muka Allah binasa dia. Orang yang hidup dalam keadaan kemuliaan Allah hebat dia. Jadi atas kita lah, kita nak hidup macam mana. Nak hidup macam mana? Hidup dengan amalan-amalan sunnah yang berkekalan. Bagus. Hidup dengan majlis-majlis ilmu yang sering kali kita hadiri. Alhamdulillah. Hidup penuh dengan taubat kepada Allah SWT setiap hari. Alhamdulillah. Hidup yang memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Bagus macam tu. Hidup yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Lagi bagus. Masya Allah. Kan? Cuba tengok orang-orang alim-alim. Meninggal muda. Wah, ada nama ustaz apa nama? Tak ingat nama ustaz tu. Wah, nama ni. Yang Kedah tu, yang sekali dengan Ustaz Wadi Anwar naik kereta balik tu. Apa nama? Ustaz tu meninggal. Ustaz Wadi Anwar tak meninggal. Ustaz Murtada. Betul. Darul Murtada. Jadi Ustaz Murtada tu meninggal. Muda tu. Dia muda lagi tu. Kalau dia hidup sekarang ni mungkin umur dia 37, 36 kan. Muda. Jadi Allah panggil dia muda-muda. Bila dia muda, contohlah bukan nak cerita pasal dia, bukan nak cerita aib dia. Saya pun tak tahu aib dia, saya pun tak tahu latar belakang dia siapa kan. Bila dia meninggal muda, agak-agak dosa dia sama tak macam kalau dia umur 70. Mungkin waktu dia meninggal tu, dia balik daripada majlis ilmu, dia balik daripada tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang barakah. Meninggal dia dalam keadaan sudah diampun dosa oleh Allah. Walaupun umur dia 37. Tetapi dosa dia tak sama kalau macam dosanya sewaktu umur 72. Jadi maknanya taklah banyak. Taklah banyak. Jadi persoalannya, panjang umur bagus ke pendek umur bagus? Itu jawapan sendiri-sendiri. Semua masing-masing ada jawapan masing-masing. Tak boleh tiru. Itu. Kak nak panjang umur kenapa kak?
Ustaz, kita orang nak panjang umur Ustaz. Bagi cucu besar-besar dulu Ustaz. Biar kita tengok, biar kita nak besarkan anak depan mata Ustaz. Macam tu pula. Tanya lagi kakak lain pula. Kak, macam mana kak? Umur panjang ke pendek? Agak-agak berapa tahun lagi boleh hidup? Tak apa Ustaz, dapat pergi haji, balik haji pun lega dah Ustaz. Nak buat apa panjang-panjang. Dapat pergi haji, balik dah taubat dah lega dah Ustaz. Duduk atas cakap, dah selalu okey dah. Pencen-pencen ni nak buat apa ya Ustaz? Ibadat je Ustaz. Oi. Kata macam tu lah kan. Pergi tanya pakcik lah. Cik, nak umur panjang pendek pakcik? Umur panjang lah Ustaz. Dah tu kerja dulu puas dah kerja sampai 43 tahun kerja Ustaz. Kan? Sampai tak ada masa nak ibadat ni, nak cover balik ni Ustaz ni. 43 tahun kerja dulu ni nak cover balik ni. Lah ni baru 2 tahun, sungguh-sungguh ibadat ni. Macam tu pula. Jadi, persepsi demi persepsi daripada semua manusia terhadap umur. Sama ada yang nak umur tu atas sebab apa. Tetapi ingat, kita setiap hari akan disoal oleh Allah atas apa yang kita lakukan di dunia ni. Walaupun satu hari diberi umur kepada kita, umur itu akan disoal ke mana kita digunakan umur-umur tersebut, sama ada kepada Allah ataupun sebaliknya. Semua akan ditanya. Jadi semua kita beramanah pada umur kita. Kita dah sambut bersediaan. Happy birthday to you. Sana helwa ya Rodi. Sana helwa, sana helwa, sana helwa ya Rogil. Rupa-rupanya sambut bersedia tu bukannya panjang umur. Makin pendek umur dah kita tu. Alhamdulillah bertambah-tambah umur kau. Tambah apa? Dah nak meninggal tu. Bukan tambah tu. Dah hampir-hampir dah tu. Kalau macam umur saya ni 40. Kalau Allah kata Ustaz Naim meninggal umur 65. Maknanya ada lagi berapa hari? 25 tahun. Kerja sampai umur 60. 5 tahun saja selepas kerja. Baru ada masa untuk bebas daripada pekerjaan. Jadi, kita renung-renungkan balik di kita ni. Renung. Bila nak renung tu? Duduk di atas tikar sejadah sepertiga malam. Renungkan apa nasib kita setelah kita meninggal dunia. Renung. Okey. Aku macam ni lah keadaan aku ni. Dengan baca Quran, hari ni baca, besok tak baca. Minggu ni baca, minggu depan langsung tak buka. Macam mana aku ni? Renung lah. Renung, berfikir, betul tak betul aku buat ni? Tak betul ni. Tak ampunlah ke Allah. Bagus memang sunat taubat lah. Minta maaf ke Allah. Dia main. Perasaan tu datang. Perasaan kehambaan tu. Siapa yang suruh kita buat macam tu? Allah. Dia ketuk pintu hati kita. Sembahyang sunat taubat. Dia kata. Allah yang suruh kita sembahyang sunat taubat. Bangun. Sembahyang sunat taubat sekarang. Siapa yang mengukirkan kata-kata tu kepada kita yang boleh ingatkan balik peristiwa-peristiwa yang lalu? Allah. Dia bentuk. Dia ilhamkan kita. Main benda-benda yang kita berdosa dulu. Bayar balik. Bayar apa? Bayar dengan taubat. Itu Allah SWT. Sebab tu, bila orang yang bertakhallu, khulwah. Dia berkhulwat dengan Allah. Dia akan merasai kesyahduan dan keseronokan dan kelazatan hidup di malam hari, di saat manusia sedang nyenyak tidur. Cuba tengok Nabi SAW. Dia beruzlah di mana? Di Gua Hira. Cuba tengok Gua Hira dengan Makkah Mukarramah. Nabi duduk di Gua Hira, nampak di celah-celah batu tu, nampak terus ke Kaabah Al-Haram. Masya Allah. Sebab apa dia buat macam tu? Walaupun dia di mana, hati dia tetap dengan kiblat yang satu. Apa maksud? Walaupun di mana sahaja dia berada, hati dia tetap kepada Allah. Macam tu. Tu Nabi SAW. Tu Nabi nak ajak kita. Tu dia punya ibrah. Pergi melawat ke Jabal Nur tu. Jangan pergi seronok naik Jabal Nur, tengok Jabal Nur. Tinggi sangat ni, tak larat kaki aku ni dah tua, tak boleh nak naik tangga ni, besar ni, tinggi sangat ni.
Tak jadi tunggu bawah lah, makan keropok lah kat bawah dengan ayat Zam-Zam. Lepas tu tak ambil ibrah. Mutawih duk cerita kat atas tau. Mutawih. Tuan-tuan yang perempuan sekalian, di sini adalah tempat Nabi SAW. Nabi beruzlah, Nabi duduk sini. Nabi. Kita no way. Kita tak tahu apa. Duduk bawah. Kan? Jadi kita tak dapat istifadah daripada peristiwa tersebut. Kan? Macam tu. Saya hari ni saya terasa syahdu hari ni. Terasa syahdu sebab apa? Hari ni abang saya pergi umrah hari ni. Dia jadi mutawif Raiha Travel hari ni. Dia bawa jemaah 2 bas pergi umrah hari ni. Dia kata kat saya, "Him, hang tak rindu ke Mekah?" Dia kata saya kata, "Awak tak rindu kan? Dengar kata hang nak pergi Mekah ni, aku dah teriak dah. Aku dah nampak dah hotel aku dulu, aku dah nampak dah tempat aku buah dulu. Aku dah nampak dah tempat aku duduk lepak selalu." Oh, rindu tu. Wah, nampak. Kita nampak kan. Tempat kita baca Quran kat mana. Tempat kita duduk melepak nak tunggu masuk solat Jumaat kat mana. Tempat kita nak tengok imam sudah keluar masuk kat mana. Tempat kita nak tengok mayat keluar dan mayat masuk kat mana. Semua kita tahu kan. Jadi tempat-tempat tu kita rindu. Kan. Wah. Ni sebut-sebut nanti dapat ni panggilan ni insya-Allah. Mudah-mudahan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Mari tengok sikit. Dia kata apa ni? Diberikan kepada mereka umur panjang sekiranya mereka dapat kembali kepada iman, maka satu keberuntungan. Itu dah baca tadi. Jadi, sebagai seorang Muslim, apa yang dapat kita jadikan pedoman daripada ayat di atas? Daripada ayat tersebut, bila kita dengar ayat itu, Allah kata kepada orang kafir, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ. Apa dari sudut konteks pemahaman kita dan apa status kita pada ayat tersebut. Mari kita tengok. Sesungguhnya ayat Allah SWT itu adalah jawapan kepada mereka yang terlalu obses menginginkan umurnya dipanjangkan oleh Allah SWT. Yang tidak salah meminta supaya dipanjangkan umur. Sekiranya benar diri mampu istiqamah beramal soleh, tidak mengapa. Namun dibimbangi, semakin panjang umur, semakin manusia lupa kepada Allah Taala. Itu yang bimbang. Boleh tak minta umur panjang? Boleh. Apa dia amalan yang boleh menjadikan umur panjang? Siapa tahu? Yang pertama, hubungkan silaturahim. Bersedekah. Hubungkan silaturahim. Hubungkan silaturahim. Jangan bergaduh adik-beradik. InsyaAllah panjang umur. Dia baik semua orang. Dia baik orang. Dia tak mau bergaduh-gaduh lah. Okey. Yang tu, hubungkan silaturahim. Siapa dia yang ada hadis yang cakap macam tu sesiapa yang nak umur panjang, dia kata apa? Fal yassir rahim. Dia kata hubungkan silaturahim sesama kamu, maka akan panjang umur kamu. Panjang umur tu. Lagi apa lagi? Iaitu berbuat baik kepada ibu ayah. Berbuat baik kepada ibu ayah, panjang umur tu. Tapi ibu ayah dah tak ada, macam. Ibu ayah dah tak ada. Berbuat baik kepada orang tua, orang yang lebih tua daripada kita. Jumpa atuk-atuk, nenek-nenek tu, muliakan mereka. Hormat mereka. Tadi saya kuliah di Masjid Bandar Baru Ampang. Lepas habis kuliah, ada seorang pakcik ni. Pakcik ni umur dia, saya rasa 80 lebih kat umur dia ni. Dia datang tadi, dia pegang tongkat. Waktu saya dah habis kuliah, saya nak keluar. Jadi, dia nampak saya. Dia buat macam ni. Dia macam babai. Saya pun pergi dekat. "Cik, kenapa cik?" "Lah, Ustaz nak balik dah cik." "Oh, ya ke?" "Bawa kereta elok-elok." Dia kata. "Bawa kereta elok-elok." Dia kata. Dengan suara dia, "Bawa kereta elok-elok." "Baik cik, masa cik." "Sama." Kan? Dia macam atuk-atuk kan. Dia bagi nasihat kat cucu-cucu kan macam tu kan. Dia tengok kita, dia ingat cucu dia berkata macam tu. Jadi kita pun, "Masa cik, sama." Dia pun macam tu. Wah, baik. Orang tua-tua ni kan. Jadi, yang paling menyesal apabila umur panjang, bertambah dosa kepada Allah. Bertambah apa? Bertambah dimurkai Allah kepada dia. Tetapi kalau umur panjang, bertambah mulia, lagi bagus.
Lagi panjang umur, lagi manfaat umur dia. Lagi bagus. Macam tu. Macam tok guru kita duduk mengajar majlis-majlis ilmu. Contohnya siapa? Datuk Haji Syamsuri Ahmad. Ustaz Syamsuri. Datuk Syamsuri Ahmad. Oh, yang tu jangan bagi mati lah. Jangan bagi mati. Yang tu ilmu tu Masya Allah. Ilmuhu kal bahar. Ilmunya seperti lautan. Pengikut dia hebat. Banyak ramai pengikut dia. Pengikut dia bukan orang Penang je. Kalau dia pergi mengajar di Kedah, Masjid Sultanah Bahiyah di Melgong tu, pengikut dia daripada Penang, daripada Kedah, semua pakat pi Murunyut dekat Melgong tersebut. Faham Murunyut? Tak tahu tu. Tak tahu. Jadi semua pakat pi je. Berpusu-pusu. Semua pakat pergi berpusu-pusu di tempat yang dia mengajar di Melgong tersebut. Jadi ramai pengikut-pengikut dia. Pengikut-pengikut dia penuh masjid-masjid. Penuh masjid. Kalau dia pergi mana-mana, semua masjid penuh. Tu pengikut tu. Orang kalau macam ni, jangan bagi mati. Doa bagi panjang umur, alim-alim ulama. Hebat. Ilmu dia masih diperlukan untuk generasi-generasi kini. Jadi, biarlah panjang umur di dalam kemuliaan ilmu yang ada pada dirinya untuk disampaikan kepada manusia yang ada di bumi Allah ini. Kan? Orang baik, orang soleh. Mari kita tengok lagi. Jalan penyelesaian. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Jawapannya mudah. Mohon kepada Allah SWT semoga dipanjangkan usia serta diiringi doa lain yang meminta kepada Allah supaya dengan umur itu diri dapat terus beramal dan berbakti hanya kepadanya. Boleh minta umur panjang. Wahai Allah, panjangkan umur kami. Di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu. Boleh macam tu? Bagus doa macam tu. Jangan panjang umur saja. Wahai Allah, panjangkan umur kami. Allahumma atir umuri. Allahumma atir umuruna. Wahai Allah, panjangkan umur kami. Panjang umur nak buat apa? Sebut lagi habis. Wahai Allah, panjangkan umur kami. Di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu. Baru betul. Ini panjang umur. Di dalamnya ada maksiat dan kemungkaran kepada Allah. Binasa kita. Kan? Habiskan doa tu biar orang panggil apa? Sharp and short. Tu. Padat, pendek dan padat. Jangan minta saja. Minta tapi tak tahu apa benda. Dia jadi tergantung. Jadi minta bagi betul. Wahai Allah, panjangkan umur kami. Di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu kepada kami. Macam tu. Daripadamu, wahai Allah. Macam tu lah. Kan? Setengah orang dia minta panjang umur. Wahai Allah, panjangkan umurku. Mudah-mudahan aku terus istiqamah mentaatimu hingga ke akhir hayat. Lagi bagus. Boleh juga. Jadi pelbagaikan doa tu. Minta kepada Allah. Supaya dipanjangkan umur, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada Allah kepada kita yang minta panjang umur. Okey. Minta macam tu. Jangan minta panjang umur kosong saja. Wahai Allah, panjangkan umur kami ya. Wahai Allah. Allah, panjangkan umur kami. Jangan macam tu. Panjang umur tengok-tengok buat maksiat. Tak baik lah. Dosa. Jadi disebut di sini, jangan hanya meminta panjang umur saja, tetapi ingin dengan permintaan supaya kekal dan dalam perjuangan menegakkan agama. Dan sekaligus istiqamah dalam menunaikan amal kebajikan. Ini yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Nabi kata apa? Muslim yang sempurna adalah Muslim yang diberi umur yang panjang dan banyak pula amal kebaikannya. Itu lagi bagus. Umur panjang tapi amal kebaikan dia pun banyak. Ini orang yang baik. Kan? Sebaliknya, jangan pula diminta untuk pendek umur dan segera mati. Jangan minta pendek umur pula. Wahai Allah, aku dah rasa kalau hidup macam ni mengarut dah ni. Wahai Allah, matikan aku segera. Jangan. Tak disuruh, bahkan ditegah kepada kita minta mati. Tak boleh minta mati kan? Tak boleh. Wahai Allah, matikan aku. Wahai Allah, kalau hidup aku macam ni, dibelenggu hutang macam ni, matikan aku. Senang, bini aku dapat insurans. Senang, bini aku dapat hibah aku. Banyak cantik. Dia pesan kat bini dia, kalau abang mati ni, duit hibah tu jangan habis orang. Belilah
gunalah 100,000. Kan I buat 800,000 kat you. So 100,000 tu, you tolong infak atas nama I. Jangan macam tu. Tak baik macam tu. Tak baik minta mati. Tak baik. Macam ada apa? Macam cerita apa? Tak ingat kita. Allah SWT sudah menulis ketetapan. Dia kata apa sini? Allah SWT sudah menulis ketetapan usia yang baik untuk kita. Yang penting adalah berusaha menjadikan hidup kita bahagia dengan amal kebaikan. Tidak kira pendek maupun panjang. Rasulullah SAW menyatakan, jangan sesekali-kali kita meminta dicepatkan kematian kerana sesuatu musibah yang menimpa kita. Jadi, apa saja ujian atau bala yang menimpa diri kita, tidak kira sama ada datang dari sudut kewangan, keluarga ataupun persaudaraan, maka jangan terputus asa. Jangan berputus asa dan memohon ataupun menyeru kematian. Ia bukan sikap. Sikap apa tu? Tulis apa? Sikap apa dia tulis? Saya baca daripada kitab. Selepas sikap tu apa? Sikap dan peribadi. Ia bukan sikap dan peribadi seorang Muslim yang baik. Jadi maknanya siapa yang suka minta mati, siapa yang suka minta bala, dia bukan sikap dan kepribadian manusia yang baik. Ingat itu. Jadi maknanya dalam hidup kita ni, kita kena ingat bahawasanya tak perlu kita minta mati. Minta panjang umur pun jangan minta panjang umur kosong, tetapi minta supaya dipanjangkan umur, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada Allah. Itu yang baik. Sebaik-baik doa yang terindah dan terbaik, pohon kepada Allah dengan berdoa, wahai Allah, berilah kehidupan yang panjang kepadaku. Sekiranya kehidupan itu baik untuk aku, sebaliknya berikan kematian kepadaku sekiranya kematian itu baik untuk aku. Yang ni jangan doa. Doa ni jangan doa. Yang ni untuk orang pesakit. Doa ni untuk orang pesakit. Sakit teruk sangat dah, orang panggil kita pergi doa, doa ni boleh pakai waktu tu. Kita pergi ziarah orang, kita tengok teruk dah sakit dia ni sampai menderita dah. Sampai dia tak boleh cakap apa dah. Sampai doktor pun pening kepala dah, nak buat macam mana ni. Tak tahu dah solution apa yang paling terbaik untuk dia. Kita pergi tengok dia, kita doa yang ni. Wahai Allah, kalaulah pakcik ni baik untuk diteruskan hidupnya dan bagus untuk kau suruh dia hidup semula, kau panjangkanlah umurnya supaya hidupnya bertambah-tambah amal dan ketaatan kepadamu. Tetapi mengenangkan sakitnya sebegini, maka kalau sakit itu memihak kepada dia untuk diteruskan, maka matikanlah dia, wahai Allah, sekiranya mati itu baik baginya. Doa macam tu boleh. Ini untuk orang pesakit. Kalau saja-saja nak doa yang ni, jangan. Jangan. Sebab apa jangan? Sebab apa jangan? Sebab takut benda yang sebaliknya. Na'udzubillah min zalik. Hayati doa ini menjadikan diri kita lebih positif. Yang penting gunakan usia yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan bazirkan walaupun sesaat. Pastikan diri kita sentiasa dalam keadaan bimbang sekiranya mati dalam keadaan melakukan maksiat. Namun sekiranya tersasar dan terbuat maksiat, maka gunakan masa yang berbaki bagi memohon keampunan daripada Allah SWT. Begitulah kitaran penggunaan masa seorang Muslim yang sejati. Gitu. Kena fikir kalau besok aku mati macam mana, malam ni tak baca ilmu lagi macam mana. Fikir. Kalau aku mati macam mana? Ya Allah, tak taubat lagi ni. Tak apalah, semain taubat lah lagi. Cuba fikir macam tu hari-hari. Jangan duk fikir pelik-pelik pula. Fikir. Kalau ini meninggal malam ni macam mana? Bimbangnya Quran tak baca gini. Ya Allah, sedekah pun tak lagi hari ni. Allah. Jadi dia akan kembali balik kepada Allah untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kena renung muhasabah macam tu hari-hari.
Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kesimpulan, mungkin umur yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kita tidak panjang. Meskipun begitu, ketahuilah bahawa itu adalah yang sudah ditetapkan kepada kita. Panjang ke pendek umur kita, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Sejak bila? Sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita, sewaktu Allah meniupkan roh dalam jasad kita, sudah tersedia bilakah umur kita akan habis. Dah ada dah. Jodoh dengan siapa, semua dah ada lah. Dah tulis dah. Tulis dah tu jodoh dengan siapa, rezeki apa, bila nak meninggal, kat mana nak meninggal. Semua dah ada dah. Allah saja tahu, mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Dia nak meninggal bila, mereka pun tak tahu. Bisa dengar tak cerita Nabi Allah Sulaiman dengan seorang yang pendosa? Malaikat maut datang nak ambil nyawa manusia ni. Malaikat maut tanya Nabi Allah Sulaiman, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, kenapa budak ni ada kat sini ya? Dia bukan meninggal kat tempat lain kan? Kenapa dia waktu ni ada kat sini ya? Kenapa waktu sekarang ni dia masih ada kat sini ya? Sedangkan sekejap lagi dia nak meninggal tempat lain, bukan tempat sini ya?" Tengok, malaikat pun tak tahu. Kan? Datang satu angin, tiup. Tiup memang dia terbang. Terbang sampai ke mana? Terbang sampai ke India. Maka mati dia di India. Itu baru betul. Malaikat Israel tanya Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman kata, aku pun tak pasti dia ni macam mana. Jadi, Allah SWT tu maha mengetahui di mana tempat yang kita akan diambil nyawa kita oleh malaikat Israel. Kita pun tak tahu. Ada macam-macam tahu. Macam nak mati kat mana. Tak tahu. Kita semua tak tahu. Kita rancang, kita kata apa? Tak apalah, mati kat Seri Kembangan lah, senang sikit. Ramai orang, kawan-kawan ramai. Nanti dia publish sembahyang. Ustaz Naim pun ada. Ustaz Naim pun kenal kita kan. Nanti Ustaz Naim baik tengok kita. Dia boleh jadi terimam aku. Waktu nak sembahyang jenazah aku. Tengok. Allah kata, no. Kamu bukan mati kat sini. Kamu mati di perkuburan Baqi'. Mati dekat dalam raudah tengah sujud kepada Allah Ta'ala. Hebat. Kan? Masya Allah. Kita tak tahu bila kita nak mati. Kan? Tempat mana pun kita tak tahu. Allah kata, no, kamu tidak akan mati di Madinah. Kamu mati di hadapan Kaabah waktu kamu pakai pakaian ihram. Allahu Akbar. Ya Allah. Hebat. Kan? Saya waktu pergi haji baru ni, saya tunggu depan tempat ketibaan jenazah. Saya tunggu kat situ. dah tak ada kerja apa kan. Duduk kat situ tengok. Sampai 4 motor, sampai 4 kereta, ramai lah. Ramai lah. Terimam sampai sembahyang 2 kali. As-salatu alal amwat rahimakumullah. Allahu Akbar. Tu je. Ingat kot. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalatu alaikum. 2 kali sembahyang. Hebat betul. Tengok pipi tengok tu dia lah. Jenazah bersusun-susun. Kain macam-macam color ada. Kain hijau, kain biru, kain merah, kain hitam. Semua ada. InsyaAllah. Kan? Macam tu. Jadi maknanya kita tak tahu bila kita nak meninggal. Kat mana pun tak tahu. Kan? Macam tok saya kan. Saya cerita tok saya. Tok saya ni kami panggil Jadah. Saya tanya dia, Jadah nak meninggal kat mana Jadah? Aku meninggal kampung aku lah. Rumah aku. Sebab ramai orang kenal aku. Dia kalau main KL, dia mesti cepat-cepat nak balik. Dia tak boleh duduk lama sebab dia takut dia mati kat KL. Tahu dia mati kat mana lah? Dia mati kat KL. Dia mati kat KL. Dia mati kat mana? Kat Jinjang Utara. Dia mati kat Jinjang Utara. Dia sebab dengar mengenangkan niat dia tu, dia kata dia nak mati di kampung. Jadi kami pun yang ingat kata-kata dia tu, ambil van jenazah askar, bawa dia daripada KL, bawa balik Penang. Saya duduk dalam van jenazah askar tu. Baliklah sampai ke Penang, tanam dia di Penang. Tanam kat kampung dia. Memang betul. Satu kampung sembahyang jenazah dia 4 kali sembahyang. Memang betul kata dia tu. Dia kata apa? Sebab orang kampung aku kenal aku. Jadi orang akan sembahyang aku ramai-ramai nanti.
Jadi aku tak mau mati kat KL. Mati juga kat KL. Kan? Mati kat KL, balik kampung. Orang kampung semayang jenazah dia. Masya Allah. Itu cerita. Jadi kita pun tak tahu kan. Ada siapa-siapa tahu? Tak tahu tak tahu. Bila tak tahu, jadi kita duduklah di rumah dia diam. Di rumah dia diam. Tak payahlah duduk keluar sangat. Kan? Supaya keberadaan kita di mana sekalipun, mudah-mudahan, apa dia? Mudah-mudahan apa? Mana ni? Nota ni. Saya tak jumpa. Sekejap. Okey. Sambung. Kemudian dia kata apa? Tidak mengapa sekiranya kita tidak berkesempatan bagi mengumpul harta, menjamah makanan yang lazat ataupun mengembara ke seluruh dunia. Kerana itu semuanya bukan urusan utama yang akan disoal oleh Allah SWT. Di akhirat kelak, yang akan ditanya adalah adakah kita sudah menggunakan masa yang diberikan sebaik-baiknya untuk beramal ibadah kepada Allah SWT? Percayalah, sekiranya usia seseorang hanya mampu bertahan selama 20 tahun, dan dalam tempoh itu dia tidak pernah mensia-siakan masa yang ada bagi beramal dan tidak langsung melakukan kejahatan, maka itu lebih baik daripada seseorang yang mampu hidup 100 tahun namun hidupnya penuh bergelumang dengan dosa. Bagaimana pula usia kita? Pilihan di tangan kita. Pilihan semua atas tangan kita. Kan? Kita nak macam mana? Nak umur takat mana? Kan? Saya Allah yarham mak saya. Mak saya kan waktu dia sakit buah pinggang, dia sakit sangat-sangat ni. Dia kata apa, aku nak mati dah. Aku nak mati dah, dia kata. Aku nak mati dah. Mak nak mati lah, dia kata mak sabar, panjang lagi ni umur ni, dan mak insyaAllah panjang lagi. Kita pun doakan, mak panjang lagi mak. Dia kata tak, aku nak mati dah. Maknya kata macam tu, mak tak mati ya. Mak akan tengok anak-anak mak macam mana nanti. Kita cakap macam tu. Daripada bila tu dia cakap macam tu? Daripada sejak ayah saya meninggal, dia cakap macam tu. 2 tahun dia cakap macam tu. Aku nak mati dah. Mak dah bersedia nak mati. Dah rajin. Aku dah baca Quran, aku dah zikir banyak-banyak ni. Aku duduk kat sini, aku tak buat apa pun. Aku tak buat bagi orang sakit hati pun. Aku duduk atas katil tempat aku. 2 tahun aku duduk atas katil ni, tak ada orang, tak ada siapa-siapa aku buat masalah. Dia kata. Paling-paling kuat anak-anak aku boleh tiap macam tu. Dia kata. Dia kata macam tu. Macam mana mak? Aku nak mati tak? Dia kata, nak mati lah. Kalau boleh aku nak suruh Allah ambil nyawa aku, dia kata. Dia kata. Allah Akbar. Kata-kata dia tu. Dia kan kata-kata apa pun. Dia kata apa? Dia tak mau menyusahkan anak-anak dia. Dia kata, hampa duk jaga aku ni sampai hampa tak boleh pergi mana, dia kata. Hampa jaga aku ni sampai hampa tak boleh pergi mana. Kesian kat anak-anak aku. Tak apalah, biar mak pergi dulu lah, dia kata. Mak saya macam tu lah. Wallah. Tapi Allah tangguh. Allah extend dia. Extend 2 tahun dia extend. Dia cakap tu, waktu dia mula sakit buah pinggang tu, 2 tahun dia extend. Waktu mula-mula suspek buah pinggang tu, kami semua sembahyang hajat gila-gila. Kan? Dia kena tahan dekat had mizan. Saya sembahyang hajat dengan abang saya dalam bilik surau kecil di dalam had mizan tu sembahyang dua-dua. Wahai Allah, sekiranya mak aku ni untuk terus hidup itu baik pada dirinya dan anak-anak, maka teruskan dia hidup di dunia ni. Tetapi kalau mati tu baik untuk dia, kau ambillah dengan cara yang baik. 2 tahun Allah simpan doa tu. Setelah 2 tahun baru Allah ambil nyawa dia. Dia sempat tengok apa? Dia sempat tengok anak dia naik pangkat. Dia sempat tengok anak dia convocation. Dia sempat. Semua anak dia. Habis dah. Bila anak dia habis mengaji dah semua, dia pun berjam. Sampai hajat dia. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi maknanya, walaupun umur kita 100 tahun, tetapi yang paling penting, amal dan kebaikan kita di sisi Allah
yang kita amalkan, yang kita kerjakan itu lebih mustahak daripada umur yang panjang tidak diisi dengan apa-apa. Itu lebih mengecewakan diri kita dan lebih mengecewakan Allah terhadap umur yang diberi pinjam kepada kita untuk terus hidup di atas muka bumi Allah. Rupa-rupanya tidak dimanfaatkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Rupa-rupanya dia menjadikan hidupnya di dunia ini untuk merosakkan amanah yang Allah kurniakan kepada dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Alhamdulillah, selesai. Habis tajuk yang ke-20 dah. 20 dah. Ya Allah, laju. Kan? Jadi kesimpulan daripada tajuk tersebut, yang pertama, minta panjang umur itu boleh, tetapi mesti disertai apa tujuan nak dipanjangkan umur tersebut. Cara minta macam tu ya. Dan dilarang sama sekali untuk minta dimatikan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hargailah nikmat sewaktu kita sihat, sewaktu kita hidup di dunia ni untuk melakukan ketaatan kepada Allah supaya ianya lebih cenderung ke arah kebaikan daripada cenderung ke arah kejahatan dan kemungkaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, hargailah nikmat sihat kita untuk kuat beribadah kepada Allah supaya kita melambangkan syukur di atas kurniaan nikmat yang tidak terhitung ini kepada diri kita sekalian. Yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran, syukurlah dengan apa yang kita ada. Tak perlu kita iri hati dan dengki kepada nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Memadailah apa yang ada pada diri kita. Tak perlu kita merasai orang lain lebih hebat sedangkan kita tak sebanyak orang tersebut sehingga kita menjadi manusia yang berdengki dan berhasad sesama manusia. Wa na'udzubillah. Dan yang kelima, yang terakhir yang boleh kita ambil pengajaran, hargailah Islam dan sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan kepada kita untuk kita terus beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pada malam ni yang boleh saya kongsi-kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada istifadah yang baik. Jom kita baca surah Al-Mulk, kemudian kita baca doa sikit, kemudian kita tutup majlis dan kita baca doa tidur. Lepas tu, boom. Jom kita baca surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا من يجير الكافرين من عذاب أليم قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan dari segala penyakit pada diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Kurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu yang tiada bertepian kepada kami di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal pada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar nanti, wahai Allah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan soleh. Wahai Tuhan kami, cemerlangkanlah anak-anak kami dalam peperiksaan mereka yang mereka akan hadapi. Muliakanlah mereka dan berikanlah bantuan dengan sehabis-habisnya oleh-Mu, ya Allah, kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan mereka berjaya dengan cemerlang dalam segala peperiksaan yang akan mereka hadapi. Dan percantikkanlah akhlak mereka, ya Allah. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu saja pada malam ni. Terima kasih semua. Wa hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Puan M. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dahsyat kita berjalan lancar. Moga apa yang syarakat Ustaz menjadi ilmu manfaat. Moga kita berumur yang barakah, umur panjang dan dalam ketaatan dan keberkatan daripada Allah. Moga kita semua sihat dan hidup dengan tenang dan tiada hasad dengki. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya mohon untuk saya buat sikit bahan kuliah pada pagi besok pada pukul 6.45 kita ada kuliah subuh bersama Al-Fadhil Imam Hasan Al-Fadli bin Abdul Rahman dengan surah Yasin, doa dan tazkirahnya pada pukul 8.30. Tak ada kuliah duha bersama Al-Fadhil Imam Nazri bin Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Dengan itu saya ucapkan terima kasih pada ilmu yang telah Ustaz sampaikan dan mohon maaf kepada semua jemaah kiranya ada kesalahan kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.
Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, sabar-sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.